Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, muzakarah kita pada malam ini berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'alallahu rahmatah mi'ata juz'in. Kata Nabi, Allah jadikan 100 jenis rahmat, yakni khusus untuk manusia. Walaupun kesan dan faedah daripada kejadian rahmat itu dapat dirasai oleh semua makhluk, termasuklah binatang, termasuklah segala jenis tumbuh-tumbuhan. Tetapi hakikatnya rahmat-rahmat itu Allah jadikan hanya untuk manusia sahaja. Lalu kata Nabi, wa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'ah. Daripada 100 jenis rahmat itu, 99 daripadanya Allah simpan. 99 daripadanya Allah pegang terlebih dahulu. Kata ulama, bila Allah akan beri kepada manusia, iaitu ketika manusia di akhirat nanti. Contoh, dalam satu majlis ilmu, ketika ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah tentang syurga, lalu kata Rabi'atul Adawiyah, seboleh-boleh dia tak nak kepada syurga. Anak-anak murid dia terkejut bila mendengar guru dia kata yang dia tu tak nak kepada syurga. Lalu ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau tidak berkehendak kepada syurga? Kata Rabi'atul Adawiyah, aku tidak berkehendak kepada syurga kerana aku ingin melihat Tuhan yang mencipta syurga. Kalau kamu rasa syurga itu sebesar-besar nikmat untuk kamu, kata Rabi'atul Adawiyah, apabila aku dapat melihat Tuhan yang mencipta syurga, sesungguhnya bagi aku itulah sebesar-besar nikmat. Mungkin inilah 99 rahmat Allah yang dimaksudkan itu. Wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang tahu. Lalu kata Nabi, wa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'ah. 99 daripada 100 itu Allah simpan dan Allah pegang terlebih dahulu. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, yang hanya Allah campakkan ke dunia ni satu sahaja. Maka dengan satu itulah, kata Nabi, fabihi yatarahamul khalqu, dengan satu itulah manusia saling kasih mengasihi sesama manusia. Manusia boleh saling sayang menyayangi sesama manusia. Manusia boleh makan, manusia boleh minum, hatta mengketa darah sekalipun, ya. Manusia boleh berpakaian, manusia boleh mencari tempat tinggal. Semua yang manusia buat di atas muka bumi ini, kata Nabi, disebabkan oleh rahmat Allah yang satu itu. Hatta innal farasa latarfa'u hafiraha
an waladiha khasyatan an tusibahu. Bahkan binatang yang tidak berakal itu pun mereka boleh mengangkat kaki-kaki mereka supaya tidak memijak anak-anak mereka. Itu pun sebenarnya berlaku dengan rahmat Allah yang satu. Tuan-tuan, sebagai peringatan, rahmat Allah ni bolehlah diterjemahkan dengan maksud berkasih sayang. Dalam hidup ini, ya, kita boleh kata dan beranggapan makan itu penting, minum itu penting, pakaian penting, pasangan penting, tempat tinggal penting. Tetapi lebih jauh daripada itu, sebenarnya ada dua perkara lain yang lebih penting. Yang pertama, redha Allah. Apa maksud redha Allah? Bolehlah kita terjemah dengan makna Allah suka. Dalam hidup ini, kita perlu mencari bagaimana Allah akan suka kepada kita. Yang kedua, kita perlukan rahmat Allah, yakni bagaimana Allah boleh sayang dengan kita. Kerana bila Allah suka kita, Dia akan sayang kita. Bila Dia suka, bila Dia sayang dengan kita, tuan-tuan ingat, dunia ni Allah yang punya. Segala isi dunia Allah yang punya. Yang kita sedang cari ni bukan kita yang punya, tapi Allah yang punya. Jadi secara logiknya, bila Allah suka, bila Allah sayang kita, yang senang akan bertambah senang, yang sempit akan menjadi luas, yang luas akan bertambah-tambah luas. Yang tak seronok jadi seronok, yang dah seronok makin seronok. Ya, yang dah tua rasa muda pun ada, Haji Hamid kan? Ada gitu kan. Jadi tuan-tuan, dunia ini Allah yang punya. Maka sayugianya, apa yang perlu kita buat tadilah, bagaimana Allah boleh suka dan bagaimana Allah boleh sayang kita. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hakikatnya sampai bila-bila pun kita manusia tak boleh menjadi Tuhan. Walaupun terkadang-kadang kita ni berlagak macam Tuhan. Dia punya sombong dia lah, ya. Baru ada ilmu lebih sikit daripada orang dah sombong. Baru ada reta lebih sikit pada orang, sombong. Baru muka tu lawa sikit, sombong. Kan? Semuanya sombong. Tuan-tuan, sombong ni bukan sifat makhluk, tapi sombong ni adalah sifat Tuhan yang mencipta sekalian makhluk, yakni Allah. Ya. Sombong apabila duduk belah manusia, dia jadi yang sangat keji. Tetapi bila dia duduk belah Allah, yakni dia duduk belah Tuhan, yakni Allah, dia akan jadi yang sangat terpuji. Kerana itu saya sebut, sombong bila duduk belah Allah dia jadi baik, tapi bila dia duduk belah manusia dia jadi buruk. Ya. Jadi tuan-tuan, jangan kita beranggapan yang kita ni sudah menjadi Tuhan. Sampai bila-bila pun kita takkan boleh menjadi Tuhan. Tetapi walaupun kita tak boleh jadi Tuhan, kita boleh ikut cara Tuhan. Kita boleh tiru cara dia. Apa cara Allah yang kita boleh ikut? Allah sayang kita. Allah sayang semua manusia. Allah sayang semua makhluk kejadian dia. Kalau Allah, Tuhan semesta alam, sayang kepada manusia, kenapa kita manusia tak boleh sayang sesama manusia? Kalau Allah, Tuhan semesta alam,
boleh sayang kepada semua makhluk kejadian dia. Kenapa kita sebagai manusia tak boleh sayang kepada semua makhluk kejadian Allah? Ini maksud saya, kita tak boleh jadi Tuhan, tapi kita boleh tiru, kita boleh ikut cara Tuhan. Kita sayang isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Kita sayang semua makhluk kejadian Allah. Hatta pokok-pokok tepi jalan tu pun kita sayang. Adalah lebih sikit saki baki air dalam botol ni, tuan-tuan jangan buang. Ambil air ni, buka penutup dia, siram dekat tepi-tepi pokok tu. Itu tanda kita sayang kepada pokok. Ya. Saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan kepada sahabat dia, bainama rajulun yamshi fit tariq ishtadda alaihi al-'atshu fawajada bi'rah fanazala biha fashariba thumma kharaja. Kata Nabi, ada seorang lelaki, dia bermusafir di waktu yang sangat panas. Lalu dalam musafir tersebut, lelaki ini dalam keadaan dahaga yang bersangatan. Dia pun mencari-carilah air untuk diminum, tapi tak jumpa. Cuma alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah pertemukan dia dengan sebuah telaga. Dia jumpa satu buah telaga. Fanazala biha, lalu dia pun masuklah ke dalam telaga itu, dan dia dapati memang dalam telaga itu ada air. Apa yang dia buat agak-agak, tuan-tuan? Nabi kata fashariba, lalu dia pun minumlah sepuas-puasnya. Thumma kharaja, bila dia dah buah, dia pun keluarlah daripada telaga itu. Fa'idzan kalbun yalhathu fahuwa ya'kulu minas thara, ya'kulu thara minal 'atshi. Ketika lelaki itu keluar saja daripada telaga itu, maka dia dapati ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah disebabkan kehausan. Faqala ar-rajulu, maka Nabi kata, lelaki itu pun berkatalah pada diri dia sendiri, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atshi mithla alladhi kana balagha minni. Kata lelaki itu, sesungguhnya anjing itu sedang berada dalam keadaan yang sangat dahagakan air, seperti mana aku juga sebentar tadi sangat dahagakan air. Lalu kata Nabi, lelaki itu pun fanazala biha, dia masuklah semula ke dalam telaga. Dia tanggalkan kasut dia. Lalu kata Nabi, famala'a khuffahu ma'a, dia pun penuhkanlah air di dalam kasutnya. Nampak? Bila dia penuhkan air di dalam kasutnya, thumma amsikahu bifaihi hatta raqiya, lalu lelaki ni pun digigitlah kasut yang penuh dengan air tadi, dan dia pun panjatlah untuk keluar daripada telaga tersebut. Fasaqal kalba, lalu dia pun berilah anjing itu minum. Tuan-tuan, disebabkan perbuatan lelaki itu, kata Nabi, dia beri anjing minum. Dia bukan bagi manusia minum. Nabi kata disebabkan dia beri anjing itu minum, maka Allah berfirman di langit. Allah kata kepada seluruh para malaikat di langit, fasyakarallahu ta'ala lahu, Allah puji perbuatan lelaki itu. Tuan-tuan, bila Allah puji manusia, itu bermakna seluruh malaikat di langit juga akan turut sama memuji. Sebaliknya, kalau Allah hina, kalau Allah kutuk, keji manusia, itu bermakna seluruh malaikat di langit juga akan hina, akan keji manusia tersebut. Tapi dalam situasi ini,
Kata Nabi, Allah puji perbuatan lelaki itu. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan kita. Tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan, kita bukan saja beri orang minum, kita beri orang makan. Kalau anjing diberi minum, Allah puji. Bagaimana manusia diberi manusia minum, diberi manusia makan. Tuan-tuan, lebih lagi Allah Ta'ala akan puji. Sudah tentulah ketika kita bagi orang makan, di saat kita beri orang makan tu dengan penuh rasa sayang. Kalau kita tak ada rasa sayang, kita tak bagi orang makan, kita tak bagi orang minum. Kita takkan boleh buat baik dengan orang kalau kita benci pada orang. Kita takkan boleh berbaik-baik dengan orang kalau kita ada hasad dengki dengan orang. Tuan-tuan, Nabi kata apa? La yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasanu. Saya terjemah dengan maksud sebaliknya. Kata Nabi apa? Selagi mana dengki tu, hasad dengki tu ada dalam hati kamu, selagi itulah kamu akan melihat apa yang orang lain buat semua tak betul. Walaupun perkara tu betul, tapi disebabkan hasad dengki tu ada dalam diri kamu, yang betul jadi tak betul. Bukanlah tak betul mana pun, disebabkan dengki tu, yang betul jadi tak betul, yang tak betul boleh jadi betul. Sebab tu kata Nabi, buang sifat-sifat itu, kerana sifat itu boleh menghalang rasa sayang kamu sesama manusia. Yang kedua, kata Nabi, bukan saja lelaki itu dipuji oleh Allah, bahkan kata Nabi, faghafara lahu, Allah kata kepada semua malaikat, aku ampunkan dosa lelaki itu. Tuan-tuan, kita bagi orang makan hari-hari, setiap hari Allah akan puji kita, malaikat puji kita, setiap hari Allah akan ampunkan dosa kita. Faqalu, maka sahabat bertanya, innalana fil bahaim la ajrun, takkan kita buat baik dengan binatang pun Allah bagi pahala? Soalan itu ditanya untuk binatang. Nabi jawab, faqala fi kulli dhati kabidin rotobin ajrun. Bukan saja pada manusia, bukan saja pada binatang, bahkan kalau kamu buat baik pada semua makhluk pun Allah akan beri pahala kepada kamu. Nampak tu? Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh jadi Allah, tak boleh jadi Tuhan, tapi kita boleh ikut cara Tuhan, kita boleh ikut cara Allah. Yang terakhir sebelum saya tutup, dalam hidup ni, kalau kita tak mampu nak buat baik dengan orang, tolong jangan buat jahat dengan orang. Kalau kita tak boleh permudahkan urusan orang, tolong jangan menyusahkan orang. Ya, dah lah tak nak tolong, cerita pula banyak, sembang cakap banyak, kerja tak buat. Jangan. Kalau kau tak nak tolong, duduk diam-diam, sudah. Gitulah ayat dia. Tak rugi kita buat baik dengan orang, tak rugi kita sayang seseorang. Hal ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah. Talhah ibnu Ibir nama dia. Antara sahabat Nabi yang setiap kali bila duduk dengan Nabi, dua keadaan ni akan berlaku pada dia. Yang pertama, dia akan berpeluh. Yang kedua, dia akan menggigil. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali pun tak macam tu, tapi Talhah jadi begitu. Nabi tanya kepada Talhah, kenapa engkau berpeluh, kenapa engkau menggigil ni? Kata Talhah, wahai Rasulullah, setiap kali aku bertemu, berada bersama dengan kau, aku akan menggigil, aku akan berpeluh, disebabkan aku terlalu kasih dan sayang kepada engkau, wahai Rasulullah. Dia punya rasa hormat satu hal, dia punya rasa sayang satu hal, dia punya rasa kasih kepada Nabi itu satu hal, sampai keadaan dia menjadi berpeluh dan menggigil. Nabi test dia, tengok, Nabi uji dia, betul tak betul apa cakap dia.
Akhirnya dia lulus ujian itu. Maka Nabi pun berkatalah kepada Talhah, wahai Talhah, jika engkau kasih, jika engkau sayang kepada aku, sesungguhnya aku juga kasih dan sayang kepada engkau. Wahai Talhah, kata Nabi, engkaulah kekasih aku. Tuan-tuan, selang beberapa lama Nabi tak jumpa Talhah, Nabi pun bertanyalah kepada sahabat dia, mana kekasih aku Talhah? Sahabat kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kau tak tahu ke Talhah sedang sakit sekarang? Nabi ni bila dapat tahu yang Talhah sakit, lalu sahabat kata kepada Nabi, sekarang ni Talhah di rumah mak dia, di perkampungan Bani Unaif. Nabi pergi ke rumah mak dia. Sampai saja Nabi di rumah mak dia, memang betul Talhah sedang sakit. Nabi ziarah dia, lalu Nabi sampaikan pesanan kepada mak dia. Aku nak pulang, kata Nabi, aku nak pesan pada kamu, nanti kalaulah penyakit Talhah ni semakin teruk, tolong beritahu kepada aku, sebab aku nak doakan sesuatu yang baik untuk Talhah. Nabi pun baliklah. Tuan-tuan, rupa-rupanya pada waktu tengah malam, keadaan Talhah semakin teruk dan dia sedang nazak. Lalu berkatalah mak dia kepada dia, kata, mak Talhah, izinkan aku untuk bagi tahu Nabi tentang keadaan kau tengah malam ni. Apa kata Talhah? Wahai ibuku, tolong jangan ganggu tidur kekasih aku. Ini kata Talhah. Kata Talhah, aku lebih sanggup menanggung sakit ini daripada aku ganggu tidur kekasihku. Akhirnya Talhah pun meninggal. Tanpa pengetahuan Nabi, Talhah meninggal. Besok selepas mayang subuh, barulah dikhabarkan kepada Nabi tentang kematian Talhah. Nabi pergi rumah mak dia. Nabi tanya kepada mak dia, kenapa kau tak bagi tahu aku yang dia nazak semalam? Bukankah aku dah bagi tahu pada engkau, kalau dia nazak bagi tahu pada aku? Jawab si ibu Talhah, Talhah tak izinkan untuk aku mengganggu tidur kekasih dia. Nabi dengar macam tu ayat Talhah, Nabi minta izin kepada ibu Talhah untuk dia menguruskan jenazah Talhah. Dia mandikan, dia kafankan, dia sembahyangkan dan dia kebumikan. Lalu tuan-tuan, ni dia punya climax dia. Nabi kata kepada ibu Talhah, izinkan untuk aku berdoa untuk jenazah Talhah. Tuan-tuan, doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah untuk Talhah merupakan doa yang belum pernah dibacakan oleh mana-mana Nabi kepada umat dia. Bahkan doa ini belum pernah dibaca oleh Nabi kepada mana-mana sahabat dia, melainkan hanya untuk Talhah saja. Tengok, bila kita buat baik dengan orang, tuan-tuan, kalau saya mati, tuan-tuan dengar kematian saya, tolong doakan saya seperti mana Nabi doakan Talhah. Apa dia doa Nabi untuk Talhah? Nabi tadah tangan, Nabi doa, wahai Allah, sesungguhnya yang telah pergi bertemu dengan engkau ini adalah kekasih aku. Wahai Allah, aku mohon kepadamu, wahai Allah, engkau jumpalah Talhah dalam keadaan wajah engkau tersenyum, wahai Allah. Dan aku mohon kepadamu, wahai Allah, ketika Talhah juga bertemu dengan engkau nanti, pastikan wajahnya juga tersenyum, wahai Allah. Tengok doa Nabi untuk Talhah. Wahai Allah, engkau jumpalah Talhah dalam keadaan wajah engkau tersenyum, dan biarlah Talhah juga berjumpa dengan engkau nanti, wahai Allah, dalam keadaan wajahnya juga tersenyum. Simple tak doa Nabi itu? Simple je. Jadi tuan-tuan tolong doakan untuk saya. Sebab tu kita ni kena jadi orang baik. Kalau boleh, biarlah kita ni jenis manusia yang kalau tak ada, orang cari mana simpulan tu. Orang rindu dengan kita bila kita tak ada.
Jangan kita jadi jenis manusia tak ada lebih baik daripada ada. Simpulan tu dah mati. Eloklah dia mati. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan tak banyak, sedikit muzakarah kita pada malam ni ada manfaat dia, ada kebaikan yang kita dapat. Yang paling penting kita beramal dan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.